kata apa? Yang pertama, saya ni tua. Yang kedua, saya kuat, saya banyak anak. Yang ketiga, saya kuat cemburu. Nabi kata, 3 saja ke? Ya. Kemudian Nabi kata, kalau engkau sebut engkau tua, aku pun tua. Bayangkan Nabi menikah dengan Siti Khadijah, usia Nabi 25, dan bersama dengan Siti Khadijah sehinggalah usia Nabi 50 tahun. Bersama dengan Siti Khadijah selama 25 tahun. Wafat Siti Khadijah, barulah selepas itu Nabi menikah lagi. Jadi bukan atas dasar nafsu. Kita umur 50 nak kahwin dengan isteri kedua, nak ambil hak umur 20. Mana sunnahnya? Kalau kita umur 50, kita ambil yang umur 100, baru sunnah. Itu baru sunnah. Hak tu isteri saya pun bagi saya kahwin lain tu. Saya tak mau. Kita umur baru nak kahwin dengan umur 70. Itu baru sunnah Nabi. Kalau betul lah. Jadi Sayyidatina Ummu Salamah kata, saya tua. Nabi kata, kalau engkau sebut engkau tua, aku pun tua, kata Nabi. Kalau engkau kata engkau banyak anak, aku pun anak engkau itu anak aku juga. Dan kalau engkau kata engkau kuat cemburu, aku akan doakan supaya Allah kurangkan sifat cemburu dalam hati engkau. Bukan bermakna tak ada langsung rasa cemburu, kena ada juga, cuma dikurangkan. Itu perintah daripada Allah. Dan terbukti Sayyidatina Ummu Salamah inilah yang menjadi penenang Nabi ketika peristiwa Fathu Makkah. Waktu Fathu Makkah, masuk ke kota Makkah. Nak masuk kota Makkah, Fathu Makkah terjadi pada bulan Ramadan. Ramadan panas, puncak panas tu bulan puasa kalau di negara Arab, Yaman apa semua, panas betul. Jadi bulan Ramadan, sampai ada sahabat dalam perjalanan ke kota Mekah ada yang pingsan. Tak ada apa, iyalah puasa, nak makan macam mana? Ada yang kendaraan berapa orang saja yang naik unta, yang naik kuda beberapa orang sahaja, ada yang pingsan. Nabi kata, yang tak larat puasa, yang tak mampu puasa, boleh berbuka. Sahabat tak ada seorang pun yang berbuka. Nabi marah, Nabi masuk dalam kemah. Aku suruh mereka buka puasa, mereka tak mau ikut cakap aku. Mereka nak jadi apa? Nabi kata macam tu. Kemudian ada Sayyidatina Ummu Salamah, dia tenangkan Nabi. Wahai Rasulullah, sabar, tenang. Mereka bukan tak mau ikut cakap Tuan, tapi mereka tak faham macam mana nak buat perintah Tuan. Alangkah baiknya kalau Tuan tunjuk dulu, Tuan buka dulu, mereka akan ikut. Nabi pun betul juga. Nabi keluar daripada khemah, Nabi naik atas unta, Nabi minta segelas air, Nabi minum. Baru sahabat tengok, lah Rasulullah buka, baru mereka ikut. Tu umpan macam tu. Itu perintah wahyu daripada Allah, bukan nafsu. Kebanyakan kita sekarang tanya balik, apa maksud? Baik. Dada Nabi bidang. Dada Nabi bidang. Dada Nabi bidang. Luas lebar jarak antara kedua bahu Nabi. Antara dua bahu Nabi ni luas. Maksudnya sesuai dengan tinggi badan Nabi, besar badan Nabi, berisi badan Nabi, itu sesuai. Sendi Nabi besar. Sendi, persendian ni. Ni, sini, bau apa semua ni besar. Melambangkan kepada gagah. Bahagian badan Nabi yang tidak ada bulu kelihatan bercahaya. Bahagian badan Nabi tadi yang saya sebut, di beberapa bahagian saja yang ada bulu, ya ada bulu. Yang tak ada bulu bersinar, terang cahaya dia, bersinar. Ada bulu kecil yang tumbuh seperti garis yang bersambung antara lubang tengkok hingga pusat. Jadi daripada lubang ni sampai ke pusat ada bulu kecil, tipis, macam garisan sampai ke pusat. Buah dada dan perut Nabi bersih, tidak ada bulu. Di buah dada Nabi, perut Nabi bersih, tak ada bulu, bersinar. Pada kedua hasta, bahu dan dada bahagian atas Nabi ada bulu yang halus. Di situ saja bulu yang ada pada badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawiluz zandain, rahbur rahi, syakhnul kaffaini wal qadamain, sa'ilul atrafi, aw qala sya'ilul atraf, khumsanul akhmasain, masihul qadamain, yambu anhumal ma'u. Kedua ruas tulang tangan Nabi panjang. Di sini sampai sini ni. Ini zandain sini. Daripada sini sampai sini. Zandain ni dua tulang dalam ini lebih panjang daripada orang biasa. Kemudian tapak tangan Nabi lebar. Tapak tangan Nabi lebar ini maksud macam-macam. Boleh bermakna Nabi ini dermawan, seorang yang pemurah. Jadi tangan tu lebar.
dan sesuai. Bukan lebar kita duk bayang besar sangat sampai tak sesuai dengan badan Nabi, tak, yang sesuai dengan badan Nabi. Kemudian kedua tapak tangan dan kaki Nabi kasar, tebal. Kedua tapak tangan dan kaki Nabi kasar. Kasar, tebal apabila dua keadaan. Yang pertama, apabila baru balik dari medan peperangan, Nabi angkat senjata, jadi teruk. Orang kalau pakai baju besi, itu ada dalam hukum Islam ni, kalau Nabi pakai baju besi mesti perang, kok mana pun mesti pergi, lepas tu baru boleh lepas. Jadi sekali pakai baju besi, pakai terus sampai selesai. Seminggu perang, seminggu pakai. Sebulan perang, sebulan pakai. Hanya dibuka apabila ada mendesak sangat, yang tu saja, yang lain pakai. Jadi bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, baju besi Nabi pada waktu perang Uhud, Nabi pakai baju besi 2 lapis. Selapis beratnya 30 kilo, 2 lapis 60 kilo. Tuan-tuan bayang, kita habis ya, pakai tak jalan, pakai baju besi diri tegak, tak jalan terus. Nah ini tuan-tuan bayangkan kuatnya Nabi SAW. Kemudian apa baginda Nabi SAW angkat pedang, angkat perisai, memanah. Jadi tapak tangan ni dia akan jadi kasar. Pakai kasut, apa semua kasut perang, dia jadi tebal dan kasar. Itu keadaan yang pertama. Yang kedua, apabila Nabi selesai melakukan pekerjaan yang berat, macam waktu perang Uhud, persiapan menghadapi perang Khandaq, persiapan menghadapi peperangan Khandaq, gali parit. Itu pekerjaan yang memerlukan tenaga yang banyak. Jadi tapak tangan Nabi kasar, kaki kasar, tebal. Kemudian apabila selesai dua keadaan ni, tak lama tangan Nabi akan berubah menjadi halus semula. Dia akan lembut balik. Kalau kita kasar, tebal, kematu sampai kemati, kematu, dia tak keluar dah. Pakai kematu terus lah. Nabi tak, sekejap saja selesai pekerjaan berat tadi, selesai perang tadi, dia akan kembali halus semula. Kata Sayyidina Anas bin Malik, ma masistu khazzan wala hariran alyana min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak pernah sentuh sutra yang lebih halus daripada tapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, kata Sayyidina Anas, tapak tangan Nabi itu lebih halus, lebih lembut daripada kain sutra. Memang lembut sungguh. Baik. Jari jemari Nabi runcing, dipanjang runcing. Ada lekokan di bawah, di bahagian tengah tapak kaki Nabi yang tidak menyentuh tanah. Jadi kita ada kaki kita tu, dia ada tengah tu kan, dia ada lekok sikit. Tu ada, Nabi ada situ. Tapi ada orang yang terlalu gemuk, dia sama rata. Dan bukan terlalu dalam. Lekok sangat, bukan pula. Tapi ada lekokan sedikit di bahagian tengah. Kulit kaki Nabi rata. Maksud rata ni halus, tidak pecah. Tak pecah sehingga air tidak melekat pada kulit kaki baginda. Kalau ada orang kulit dia, tumit kaki dia tu atau apa, kulit kaki lah dia pecah. Kalau jalan diibaratkan oleh perawi, jalan kena air akan lekat di situ. Nabi tak, kulit kaki Nabi halus, rata. Idza zala qala'an yakhtu takaffiyan wa yamshi hawnan dhari'ul mishyati idza masha ka'annama yanhattu min sababin wa idza iltafata jami'an khafidut tarfi nadharuhu ila al-ardi atwalu min nadharihi ila as-sama' jullu nadharihi al-mulahadatu yasuqu ashabahu wa yabduru man laqiyahu bis-salam. Apabila baginda berjalan, baginda mengangkat kaki dengan tegap, baginda melangkah dengan tegap, mantap, dan berjalan dengan tenang. Kalau Nabi berjalan, Nabi angkat kaki Nabi dengan tegap, letak dengan tegap, mantap, bukan seret kasut. Seperti orang seret kasut ni, biasanya fikiran dia tu tak fokus, dia banyak fikir. Nabi bukan macam tu. Nabi jelas, tujuan Nabi jelas, fokus, fikiran Nabi fokus. Jadi jalan Nabi tu mantap, tegap, dan berjalan dengan tenang. Jalan tenang, bukan kalut sangat. Baru-baru ni, dalam beberapa bulan ni lah, lepas raya, ada di
TikTok, ada orang minta dia tunjuk contoh Nabi berjalan, dia pun buatlah cara berjalan. Jalan macam orang kena ligan ahlung. Tu lari, bukan berjalan, tu lari. Nabi tak, Nabi berjalan. Macam mana cara, apa kalau bahasa dia tu, bahasa Syekh Nazrul ni, lenggok orang berjalan dengan ayunan tangan dan sebagainya, macam itulah. Dan tapi kalau Nabi, dua langkah Nabi dengan dua langkah sahabat itu lain, seakan-akan bumi dilipat untuk Nabi SAW. Jadi sahabat kalau nak berjalan dengan Nabi, dia akan kena lari sedikit, kena lari anak, jalan laju sikit untuk dapat berjalan sama dengan Nabi. Baik, luas gerakan Nabi. Luas gerakan maksudnya bukan luas melampau, maksudnya biasa, Nabi berjalan yang biasa, cuma seakan bumi dilipat untuk Nabi. Apabila baginda berjalan, seakan-akan baginda turun di tempat yang tinggi. Maksud di tempat yang tinggi ni apa? Mata kita akan melihat ke bawah, kemudian kaki kita akan angkat dengan tegak, bukan dengan seret. Pandangan kita ke bawah lebih banyak daripada melihat ke atas. Itu berjalan, dan kita akan condong, agak condong ke hadapan. Itu maksud di sini, seakan-akan baginda turun di tempat yang tinggi. Apabila Nabi berpaling, maka Nabi berpaling dengan semua tubuh badan, dengan semua tubuh badan. Kalau atas kenderaan lain pula lah, itu yang sesuai dengan kita. Kita pun kalau orang panggil kita, usahakan kita menoleh dengan tubuh badan kita. Tak mampu dengan muka, itu cukup. Jangan sampai kita tak toleh langsung. Tak toleh langsung tanda sombong. Orang sombong ni cukup, Allah cukup tak suka. Sebab tu talil semua ni adalah melambangkan kepada tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Allah menciptakan syurga dan neraka, syurga tanya, ya Rabbi lima khalaqtani, wahai Tuhanku, engkau ciptakan aku ni untuk siapa? Syurga menjawab, likulli sakhiyyin wa taqiyyin, aku ciptakan engkau untuk orang yang pemurah dan orang yang bertakwa. Kemudian syurga jawab, raditu lahum, aku ridha pada mereka berdua, aku tunggu mereka. Kemudian neraka pula tanya pada Allah, ya Rabbi lima khalaqtani, wahai Tuhanku, kenapa kau ciptakan aku? Allah menjawab, likulli bakhilin wa mutakabbir, untuk setiap orang yang kedekut dan orang yang sombong. Neraka menjawab, aku siapkan diriku untuk menyeksa mereka. Jangan sekali-kali ada rasa sombong dalam hati kita, tak layak kita masuk dalam syurga. Baginda lebih banyak menundukkan pandangan Nabi ke arah bumi lebih lama dari pandangan Nabi ke arah langit. Jadi pandangan Nabi ke arah bumi lebih lama daripada ke arah langit, ke atas maksudnya. Baginda selalu melihat sesuatu dengan penuh perhatian. Melihat sesuatu, Nabi akan ambil ibrah daripada setiap perkara tersebut. Nabi berjalan di belakang para sahabat baginda, sahabat berjalan depan, Nabi berjalan di belakang. Bukan macam raja dunia. Raja dunia, mereka berjalan depan, belakang apa tu rakyat-rakyat mereka, sahabat-sahabat mereka tu raja dunia. Nabi tak berjalan macam tu. Dalam lain riwayat, Nabi menyebutkan bahawa Nabi pesuruh sahabat berjalan depan. Nabi kata, tinggalkan bahagian belakang aku untuk para malaikat. Maksudnya yang berjalan di belakang badan Nabi adalah para malaikat. Dan Nabi lebih dulu memberi salam kepada orang yang baginda jumpai. Siapa yang Nabi jumpa, lebih dulu Nabi akan bagi salam. Nabi yang bagi salam. Ada sahabat kata, aku nak bagi salam dekat Nabi, jumpa aku yang nak bagi salam. Tapi jumpa Nabi yang bagi salam lebih dulu. Baik, hadis 9. Bihi wa ilaihi qala haddatsana Abu Musa Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Simak ibn Harb qala sami'tu Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wa alihi wasallam dali'al fami ashkalal aini manhusal aqibi. Sayyidina Jabir bin Samurah berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermulut luas, bermata lebar dan bertumit tipis. Kita tengok apa keterangan maksud dia. Qala Syu'bah qultu li Simakin ma dali'ul fami qala 'azimul fami qultu ma ashkalul 'aini qala tawilu syaqqil 'aini
qultu ma manhusul aqibi qala qalilu lahmil aqibi. Syu'bah berkata, aku bertanya kepada Simak, apakah yang dimaksud mulut yang lebar? Beliau menjawab, mulut besar, yakni besar yang sesuai dengan wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalil tentang kefasihan. Aku bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan bermata lebar? Beliau menjawab, belahan mata baginda panjang. Jadi belahan mata Nabi itu lebih panjang daripada manusia biasa. Lebar, lebih panjang, maksudnya belahan mata Nabi itu lebar. Ada yang mengatakan bahawa Nabi kalau melihat benda dunia, perkara dunia, Nabi akan melihat dengan hujung mata sahaja. Maknanya Nabi tak terpengaruh dengan urusan dunia. Perkara dunia Nabi tak terpengaruh sama sekali. Baik, aku bertanya, apakah yang dimaksud dengan bertumit tipis? Beliau menjawab, daging tumit baginda sedikit. Jadi tadi itu maksud tumit tipis, bukan gemuk. Ada gemuk sampai berlipat tumit dia, bukan, Nabi tak macam tu. Wa ilaihi qala haddatsana Hannad bin As-Sari qala haddatsana Abthar bin Al-Qasim an Ash'atha ya'ni ibn Sawar an Abi Ishaq an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhiyan wa alaihi hullatun hamra'u faj'altu anzuru ilaihi wa ila al-qamari falahu 'indi ahsanu min al-qamar. Sayyidina Jabir bin Samurah berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam bulan mengambang penuh, malam bulan purnama, bulan penuh. Baginda sedang memakai sepasang pakaian yang berwarna merah. Sepasang pakaian macam yang kita pakai, macam tuan-tuan pakai, ada atas ada bawah. Sepasang pakaian maksudnya kita ada baju atas, kita pakai baju Melayu, sepasang atas, bawah seluar, ataupun bawah kain, itu dipanggil dengan sepasang. Kalau macam saya ni tak sepasang, satu. Kalau sepasang tu dia kena ada bawah dipanggil dengan izar, kain, dan atas dipanggil dengan rida. Rida itu untuk atas, maksudnya baju. Ini memakai sepasang pakaian yang berwarna merah. Ini menunjukkan bahawa kita boleh pakai pakaian yang berwarna merah berdasarkan hadis ini. Menurut mazhab Syafi'i boleh, walaupun merah itu bersangatan merahnya. Kalau merah merun jelas, Yanis boleh. Yang bersangatan merah boleh, dengan syarat tidak menyerupai pakaian orang fasik atau pakaian agama tertentu. Contoh, pakai baju merah, orang kata, "La, ingat Tok Sami mana?" Itu haram. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dalam golongan tersebut. Kemudian aku melihat baginda dan bulan silih berganti. Bulan terang, Nabi pakai pakaian warna merah. Kata Sayyidina Jabir, aku tengok bulan, aku tengok Nabi, aku tengok bulan, aku tengok Nabi. Demi Allah, menurutku baginda lebih indah dari bulan. Nabi lebih cantik daripada bulan dari segi menenangkan. Jadi kita tengok bulan terang, kita tengok, kita rasa tenang, kita rasa damai, macam tu. Orang panggil apa, bahasa muda orang panggil healing, macam tu. Jadi tengok Nabi lebih indah daripada bulan, lebih menenangkan melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, wa bihi wa ilaihi qala haddatsana Sufyan bin Waqi'in qala haddatsana Humaid ibn Abd الرحمن الرؤاسي عن زهير عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب رضي الله عنهما أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر. Abu Ishaq berkata, ada seorang lelaki bertanya kepada Sayyidina Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma. Sayyidina Al-Bara' bin Azib ini dua-dua sahabat Nabi. Al-Bara' dan Azib dua-dua, ayah anak dua-dua sahabat Nabi. Adakah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkilau seperti pedang? Beliau menjawab, tidak, bahkan wajah baginda bagaikan rembulan. Sebab apa dia kata tak? Sebab sinar kilauan pedang kita tengok dia mengganggu mata kita, sedangkan kita melihat wajah Nabi itu menenangkan mata, menyejukkan mata, menenangkan hati kita. Tak sama dengan pedang, lebih diumpamakan seperti rembulan. Fabihi wa ilaihi qala haddatsana Abu Daud al-Masahifi Sulaiman ibn Salmin qala haddatsana An-Nadr ibn Shumail an Salih ibn Abi al-Akhdar an ibn Shihab
an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyada ka'annama sigha min fiddatin rajil asy-sya'ri. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, adalah kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu putih kemerahan. Warna kulit Nabi putih kemerahan, dan ini warna yang paling cantik dalam dunia. Ada yang mengatakan bahawa kulit Nabi sebenarnya putih murni, cuma putih kemerahan pada bahagian yang terkena matahari. Adapun bahagian yang di bawah baju itu putih murni, putih yang tak bercampur warna apa-apa. Bukan balak, ada merah balak. Jadi bukan macam tu, dan bukan pula gelap, tapi putih kemerahan yang bercampur kemerahan, seakan-akan dicelup dengan celupan perak, yakni bercahaya. Dari segi bercahaya dia itu macam tu. Rambut baginda ikal, rambut Nabi ikal, bukan terlalu kerinting dan bukan lurus. Wabihi wa ilaihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala akhbarani Al-Laits ibn Sa'd an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها لحيته. Daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu melaporkan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah diperlihatkan para nabi kepadaku. Nabi kita Nabi Muhammad pernah diperlihatkan semua nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Bahkan Nabi menjadi imam untuk semua nabi. Nabi masuk Masjidil Aqsa penuh dengan semua Nabi ada dalam Masjid Al-Aqsa. Malaikat Jibril pimpin tangan Nabi ke tempat imam, dan Nabi menjadi imam untuk mereka semua, untuk semua Nabi ini. Kemudian Malaikat Jibril tanya, wahai Muhammad, tahukah engkau siapa yang solat di belakangmu? Aku tidak tahu. Kata Malaikat Jibril, itulah semua Nabi yang diutus sebelum kau. Ini menunjukkan bahawa secara tak langsung ini melantik Nabi sebagai ini pengiktirafan Nabi Muhammad sebagai pemimpin untuk semua Nabi. Nabi Muhammad memang waktu berjumpa dengan Nabi Adam, Nabi Adam kata apa? Marhaban, selamat datang untuk anakku yang soleh dan untuk saudaraku yang soleh. Jadi Nabi Adam panggil macam tu. Daripada segi jasad, Nabi Adam adalah ayah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari segi roh, Nabi Muhammad adalah ayah untuk semua nabi. Sebab apa? Yang paling awal Nabi ciptakan, Allah ciptakan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam satu hadis ditanyakan kepada Nabi Muhammad, mata kunta nabiyan, bilakah engkau menjadi nabi? Nabi menjawab, wa Adam bainar ruhi wal jasad. Aku menjadi nabi ketika Adam masih lagi berupa roh dan jasad. Maksud apa? Ketika Adam masih lagi belum diciptakan, aku sudah menjadi nabi. Nabi Muhammad sudah diangkat menjadi nabi sebelum Nabi Adam diciptakan. Baik. Dia diperlihatkan semua nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musa alaihi salam seakan-akan sekumpulan lelaki dari suku Syanu'ah. Nabi Musa seakan-akan sekumpulan lelaki dari suku Syanu'ah. Syanu'ah itu adalah nama satu kabilah dari Yaman. Mereka tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk, sederhana badan. Cuma wajah mereka agak sedikit garang. Wajah Nabi Musa memang agak sedikit garang. Kuatnya Nabi Musa diceritakan kalau beliau pakai baju dua lapis, tembih baju, kalau bulu roma Nabi Musa tu tembih baju tadi. Kuat Nabi Musa alaihissalam, lengan dia besar. Dan jangankan Nabi Musa, Imam Al-Asma'i
pernah menceritakan bahawa aku tak pernah melihat orang yang lengan lebih besar daripada Imam Hasan Basri. Lengan Imam Hasan Basri itu lebar dia sejengkal. Tuan-tuan bayang, lebar, bukan panjang, lebar. Kita besar ni ya, lengan dia Imam Hasan Basri besar dia sejengkal. Tuan-tuan bayang besar badan dia macam mana. Itu Imam Hasan Al-Basri, umat Nabi Muhammad. Macam mana dah umat-umat terdahulu, tinggi mereka, besar mereka macam mana. Nanti kita semua masuk dalam syurga nanti akan besar badan kita sama dengan Nabi Adam AS. Seorang makan unta seekor, kita lah ayam seekor tak habis. Kita lah ni nanti di dalam syurga nanti seorang makan unta seekor. Tu Syekh Fahmi sebut dalam daurah Isra Mi'raj tu, diceritakan pada beliau cerita urai gitu. Tak mungkin Ustaz lah, dalam syurga nanti kita makan tu lah macam mana pun tak ada gout dah, tak ada gout, takut makan. Saya ingat guru kami lah Habib Muhammad, kalau pergi satu majlis ke apa, biasa kalau pergi satu majlis makan VIP macam-macam lah, udang, ketam, kambing, dia kata jam, ada gout. Habib Muhammad tu ada gout di kaki, kadang-kadang bengkok, bawa tongkat. Nah, kalau boleh bawa tongkat tu tak bersihat lah tu. Kadang-kadang tangan bengkok, mana teruk, gout kira teruk lah, kena makan ubat. Tak apa, saya kata Habib tak makan tak apa, saya tak ada gout Habib. Kita dalam syurga segala apa yang kita makan adalah untuk lezat, nikmat semata-mata. Dan kita nanti takkan sakit perut, takkan apa tu berak, kencing pun takkan. Dia akan menjadi peluh, keluar daripada peluh kita, dan peluh itu wangi. Takkan Ustaz, duk takkan tu dalam perut kita, dalam perut mak ayah kita, mak ayah pula, ayah tak lah, dalam perut mak kita ni, anak, contoh anak dalam perut mak dia makan tak? Makan. Dia minum tak? Minum. Tapi dia buang air kot mana? Tuan-tuan boleh fikir tu, itu baru dalam kandungan. Allah buat begitu hebat. Macam mana nanti dalam syurga nanti, dalam kandungan tu, dalam dunia kita kata ciptaan yang begitu hebat, macam mana nanti di dalam syurga, nikmat yang tak pernah kita bayangkan, segala kesenangan yang tak pernah kita bayangkan. Ini tingkatan-tingkatan dalam syurga. Orang yang di bawah dia tak boleh tengok orang yang di atas, tapi dia boleh tengok orang yang di bawah. Tingkat yang di atas dia boleh tengok yang di bawah, hak di bawah tak boleh tengok yang di atas. Supaya apa? Supaya dalam syurga nanti dia tak boleh tengok yang di atas, supaya tak timbul rasa cemburu dan sebagainya. Adapun yang di atas tu siapa boleh tengok yang di bawah, supaya dia selalu bersyukur. Nikmat yang aku dapat ni luar biasa ni. Supaya apa? Selalu bersyukur. Baik, ini Nabi Musa AS, besar, kuat Nabi Musa AS. Bahkan kita tahu kalau kisah Nabi Musa antara kisah yang paling banyak diceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Antara Nabi Musa lari ke kota Madian, berjumpa dengan dua orang perempuan, dan dia tolong perempuan tadi untuk bagi makan pada haiwan ternak kepunyaan dua orang perempuan ni lah, kepunyaan ayah mereka. Siapa dia? Nabi Shu'aib AS. Jadi dua perempuan, dia tak mungkinlah bagi minum dengan yang pengembala lelaki, ditunggu sampai selesai pengembala lelaki selesai, mereka angkat tudung tu, tutup balik telaga ni. Angkat tudung tu, lelaki yang kuat kena angkat dalam 4-5 orang, hampir 10 orang kena angkat baru boleh angkat tudung tadi tu, berat tudung tadi. Nabi Musa, kalau Syekh Fahmi hurai, beliau sebut Nabi Musa kuih guna kaki dia tolak guna kaki, terbuka tudung tadi. Ini kuat Nabi Musa AS. Bayangkan tuan-tuan, dia tumbuk orang mati, dia tumbuk apa yang bergaduh tu, sebelum dia lari daripada Mesir, dia tumbuk orang mati kawan tu. Tuan-tuan boleh bayangkan kuatnya Nabi Musa AS. Kemudian kata Nabi Muhammad, aku telah melihat Isa AS, ternyata orang yang paling mirip dengannya adalah Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, beliau adalah utusan dari pihak Quraisy ketika peristiwa Hudaybiyah. Dikenal dengan fasih dan wajah yang rupawan.
Jadi pada peristiwa Hudaybiyah, utusan daripada orang Quraisy adalah Urwah bin Mas'ud untuk berdialog dengan Nabi pada perjanjian Hudaybiyah. Dan Urwah bin Mas'ud masuk Islam pada tahun 9 Hijrah. Kemudian aku telah melihat Ibrahim alaihi salam, ternyata orang yang paling mirip dengannya adalah sahabat kalian ini, yakni baginda sendiri. Baik, Nabi Isa alaihi salam dilihat, kalau ada orang tengok Nabi Isa alaihi salam, dia nampak seakan-akan air turun daripada rambut Nabi Isa alaihi salam. Wajahnya segar, wajah Nabi Isa segar, sentiasa segar, seakan-akan bau keluar daripada bilik air, menitik air daripada rambut Nabi Isa alaihissalam, bagaikan untaian mutiara. Kalau kita masuk tanda, masuk bilik air apa semua, mandi, umur kita, contoh umur kita 40, keluar daripada bilik air, umur kita jadilah nampak muda sikit, 39, muda setahun lah. Dan semua Nabi ni ada kisah. Dalam kitab Dalail Nubuwah, Imam Baihaqi menceritakan bahawa pada Nabi Adam AS pernah minta kepada Allah untuk diperlihatkan gambar 25 keturunan Nabi Adam yang akan menjadi Nabi, semua termasuk gambar Nabi Adam pun ada 25 diturunkan. Kemudian gambar ini ada juga dipegang pada Raja Zulkarnain. Raja Zulkarnain pegang, Raja Zulkarnain yang apa tu, yang buat tembok tempat tempat rehat Ya'juj dan Ma'juj, itu Raja Zulkarnain. Dan kemudian gambar ini hilang, tak tahu siapa yang pegang. Nabi menghantar 2 orang utusan Nabi ke setiap negara untuk berdakwah, ke Parsi, ke Rom, ke macam-macam lah, ke Raja Najasyi, semua nak. Itu proses dakwah. Nabi hantar 2 orang. Ada raja, dia tak masuk Islam, tapi dia layan Nabi dengan baik. Utusan Nabi ni dia layan dengan baik. Raja Najasyi masuk Islam, Raja Muqawqis layan dengan baik, bagi hadiah pula dekat Nabi. Ada Raja Parsi, dia koyak surat Nabi. Nabi kata, seperti mana mereka mengoyak surat aku, maka seperti itulah kerajaannya akan dikoyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pada Raja Rom, Herakla ataupun Hercules. Raja Rom turun panglima, semua turun depan pintu gerbang tu, tanya, ada perlu apa? Kami ada surat daripada pemimpin kami untuk disampaikan kepada raja kamu. Mana surat itu? Kata, tak boleh, kami mesti serahkan langsung ke tangan raja kamu. Ini perintah daripada pemimpin kami. Dengar kata macam tu, bergetar lutut panglima tadi. Sebab apa? Membawa tanggungjawab daripada Rasulullah, bukan jalan-jalan. Dibawalah 2 orang sahabat Nabi masuk ke dalam. Hercules ambil surat tadi, dia baca dan dia lipat. Disuruh semua pengawal dia keluar, dia bawa masuk. Ada pintu tersembunyi, buka pintu masuk, kunci dari dalam, masuk pula pintu pula, buka pula, kunci pula, terus sampailah ke dalam satu bilik yang cukup dalam. Satu bilik hanya ada 3 je, 2 orang utusan ini dan Raja Hercules yang tu. Ada dalam bilik itu 25 lemari. Buka lemari pertama, buat keluar, tengok ada gambar seorang lelaki yang cukup tampan, cukup segak, dan ada tocang, rambut dia tocang, agak kurus. Tanya, tahukah kamu siapa orang ini? 2 orang sahabat Nabi kata, kami tak kenal. Ini adalah Adam alaihissalam. Yang kedua, Idris alaihissalam. Yang ketiga, Nuh alaihissalam. Sampailah yang kelima, bawa keluar gambar ni, tunjukkan kepada 2 orang sahabat Nabi. Menangis 2 orang sahabat Nabi. Dia menangis, dia kata, ini adalah orang yang menghantar surat kepada Tuhan. Inilah pemimpin kami. Raja Hercules kata, betul apa yang kamu katakan. Sepatutnya yang aku keluarkan nombor 5 ini adalah nombor yang ke-25, tapi sengaja aku keluarkan sekarang. Aku nak test kamu, makna kamu betul. Tapi Raja Hercules tak masuk Islam. Sebab apa? Dia ada seorang kawan baik. Daripada kecil dia berkawan dengan kawan dia ni, belajar memanah, belajar bahasa semua. Sampailah dia tua, kawan baik ini jadi orang kanan dia, jadi menteri dia. Satu hari
kawan ni hilang berbulan-bulan, balik-balik kawan ni isytiharkan diri dia masuk Islam, ditangkap oleh orang Kristian, disalib, disayat hidup-hidup di depan raja ni, tanpa raja ni boleh buat apa-apa. Ini kuatnya pengaruh Kristian. Jadi Raja Hercules dia takut kalau dia masuk Islam dia hilang pengaruh, jadi dia tak masuk Islam. Sampailah cerita ni pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar kata, miskin, kesian Hercules, dia tahu kebenaran tapi dia tak ikut kebenaran. Ya'riful haqqa wa la yattabi'u, dia tahu kebenaran tapi dia tak ikut kebenaran. Dan diceritakan pula, kalau tuan-tuan tengok dalam buku Kiamat Hampir Tiba Syekh Fahmi Zamzam, nanti tentera Islam akan berperang melawan tentera Rom, akan melawan tentera Rom. Kita fikir balik, Rom bukannya habis dah tak habis. Sebab apa? Itu sebab dia tak koyak surat Nabi, dia simpan, dia letak, diceritakan diletak di dalam mahkota untuk ditabalkan pada setiap raja baru. Di mana baki dia? Di Vatikan. Dan gambar itu di mana? Wallahu a'lam. Tuan-tuan nak tengok gambar Nabi Isa, tuan-tuan cari di Google, taklah Jesus yang pegang bomba tu macam, tapi tuan-tuan jangan duk print pula, print buka almari, orang kata Kristian mampu kita. Itu seakan-akan macam tu. Dalam kitab Da'i Nubuwah yang diceritakan Nabi Isa macam tu. Jadi itu keluarkan gambar Nabi mereka. Maka kata, kami ada gambar Nabi kami. Mana gambar Nabi kamu? Kita tak perlu kepada gambar Nabi kita. Tak perlu. Kita tak perlu. Sebab apa? Kita beriman bukan sebab gambar. Mereka kata mereka tengok gambar Nabi Isa, apa mereka beriman? Tak beriman pun. Bahkan mereka mengatakan Nabi Isa adalah apa ni, dalam Thalithu Thalasah, Trimurti, Tuhan Anak. Baik. Aku telah melihat Ibrahim alaihissalam. Ternyata orang yang paling mirip dengannya adalah sahabat kalian ini, yakni baginda sendiri. Iaitu sebab apa? Nabi Ibrahim adalah moyang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim ada dua orang anak, Nabi Ishaq. Nabi Ishaq ini menjadi cikal bakal Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub ini. Bahkan Yaqub, Nabi Yaqub ini nama asalnya adalah Israel. Nama dia Israel. Ini menjadi cikal bakal mulanya para nabi dalam kalangan Bani Israel. Adapun yang satu lagi anak Nabi Ibrahim, Ismail. Nabi Ismail, ada jarak antara Nabi Ismail dengan moyang Nabi Adnan, Sayyidina Adnan, lebih kurang 30 orang. Yang kita tahu sepakat semua ulama, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, apa semua tu sampailah bin Adnan. Antara Adnan dengan Nabi Ismail ada lebih kurang, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, lebih kurang 30 orang ayah, 30 orang generasi. Baik. Dan Nabi paling mirip dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan aku telah melihat Jibril alaihissalam. Ternyata orang yang paling mirip dengannya adalah Dihyah. Maksud Dihyah itu siapa? Dihyah adalah seorang sahabat yang ikut semua peperangan bersama Nabi selepas peperangan Badar. Jadi maknanya dia ini ikut dalam peperangan Uhud. Bermakna ini juga sahabat yang luar biasa. Sahabat dia ada tingkatan dia. Yang paling tinggi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang kata Sayyidina Abu Bakar bukan sahabat Nabi, kafir. Sebab Al-Quran mengatakan bahawa, menyebutkan ketika mana dia dan sahabatnya berada di dalam gua. Sahibihi itu siapa? Merujuk kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga siapa yang mengatakan bahawa Sayyidatina Aisyah berzina dengan Sayyidina Safwan, kafir. Sebab Sayyidatina Aisyah telah disucikan di dalam Al-Quran. Tak disucikan di dalam Al-Quran. Jadi yang tingkatan pertama Sayyidina Abu Bakar, yang kedua baki Khulafa Ar-Rashidin, Sayyidina Umar, Osman dan Ali. Kemudian urutan seterusnya 6 orang lagi yang dijamin syurga. Sayyidina Talha, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah Al-Jarrah, baki 6 orang. Kan 4 orang Khulafa Ar-Rashidin, dan 10 tu 4 orang Khulafa Ar-Rashidin, baki 6 orang tu. Urutan seterusnya orang yang ikut dalam peperangan Badar. Allah melihat dengan pandangan khusus kepada sahabat yang ikut dalam perang Badar. Allah kata, ya ahla badrin, wahai ahli Badar,
i'malu ma syi'tum, buatlah apa yang kamu nak, faqad ghafartu lakum, aku ampunkan semua kesalahan kamu. Kita ada hajat apa-apa, sebut nama semua ahli Badar itu, sebut nama, lepas tu kita sebut hajat kita, insya-Allah makbul. Tawassul dengan ahli Badar. Urutan seterusnya orang yang ikut dalam peperangan Uhud. Begitulah seterusnya. Ni Sayyidina Dihiyah ni yang ikut dalam peperangan Uhud. Dan dikenal orang yang berwajah segak, bersuara pandai berkata-kata, Sayyidina Dihiyah. Jadi malaikat Jibril sering menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam wujud Sayyidina Dihiyah, sampai kata Siti Aisyah, aku tak pasti sama ada yang datang jumpa Nabi itu Dihiyah ataupun Jibril. Sampailah Rasulullah sendiri yang bagi tahu, tadi datang jumpa aku tadi itu Jibril, tadi yang datang jumpa aku tu Dihiyah. Sampai Rasulullah bagi tahu sendiri. Maknanya seringnya malaikat Jibril menyerupai Sayyidina Dihiyah ketika datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah masuk Isya, insya-Allah ada 2 hadis lagi nak sambung. Bagi sambung bulan depan kita masuk bab lain pula. Qadihi wa ilayhi qala haddatsana Sufyan ibn Waqi' wa Muhammad ibn Bashar al-ma'na wahid qala akhbarana Yazid bin Harun an Sa'id bin al-Jurairi qala sami'tu Aba Tufail yaqul ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhi al-ardi ahadun ra'ahu ghairi qultu sifuli qala kana abyada malihan muqassada. Sa'id al-Jurairi berkata, aku mendengar Abu Tufail berkata. Abu Tufail adalah sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal dunia. Dia ni sahabat Nabi yang paling terakhir. Tak ada dah lepas dia tu, maknanya tidak ada sahabat. Walaupun ada yang mendakwa sebagai sahabat, ada yang mendakwa, tapi tidak. Sayyidina Abu Tufail berkata, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada lagi seorang pun yang masih hidup di atas permukaan bumi ini yang pernah melihat baginda selain aku. Tak ada lagi orang selain aku yang pernah melihat Nabi yang masih hidup. Ini tak menafikan Sayyidina Khidir alaihi salam. Nabi Khidir bukan di bumi, Nabi Khidir di laut. Kita ada urusan apa semua, baca tawassul, hantar Fatihah kepada Nabi Khidir alaihi salam, selamat. Nak masuk hutan, tawassul Fatihah kepada Nabi Ilyas alaihi salam. Itu kekhususan yang Allah bagi. Ayat-ayat Al-Quran ni dia ada keistimewaan tersendiri. Dia ada keistimewaan. Jadi apa Nabi SAW sebelum turun ayat kursi, Nabi ada membaca beberapa ayat Al-Quran. Waktu Nabi bagi tidur Sayyidina Hasan dan Husain, Nabi akan baca ayat kursi. Kalau bahasa Syekh Fahmi mudah cerita, jampi lah, dan ditiupkan ke tangan, Nabi akan usap kepada badan Sayyidina Hasan dan Husain. Itu ayat kursi, ni baca ayat kursi. Ayat kursi baca berhenti 10 atau 9, jangan baca terus laju. Kalau tuan-tuan tengok bekal akhirat Syekh Fahmi, ada Syekh Fahmi letak koma. Syekh Fahmi buat koma tu yang tu 9. Kalau tuan-tuan nak baca 10, Allahu la ilaha illahu, berhenti situ. Al-Hayyul Qayyum, tu jadi 2. Tambah yang lain lagi 8, jadi 10. Yang tu jangan baca laju. Dia dia mengurangkan kesan tadi tu. Dia ada sir dia tu, dia ada rahsia dia. Jadi setiap Al-Quran ni dia ada rahsia dia. Dia ada fadilah dia tersendiri. Ada Yasin, pasal apa dibaca malam Jumaat. Surah Tabarak, pasal apa dibaca setiap malam. Nanti kita buat nanti selepas solat. Pasal apa? Ada fadilah dia. Al-Waqi'ah, pasal apa dibaca? Sebaiknya Al-Waqi'ah tu dibaca pada waktu petang ataupun pada waktu pagi, tak larat. Paling juga baca dalam sehari sekali, jangan tinggal surah Al-Waqi'ah. Pasal apa? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud atau Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia pesan, dia ada ramai anak perempuan. Dia tanya, tuan ni tinggal harta apa dekat anak-anak tuan? Dia kata, aku tak tinggalkan apa, tapi aku tinggalkan wasiat aku supaya mereka selalu melazimkan surah Al-Waqi'ah. Mereka tidak akan fakir sama sekali. Baca surah Al-Waqi'ah setiap hari, kena baca walaupun sekali. Nak baca satu Quran, jenuh kita bukan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hari-hari biasa 1 kali khatam Quran. Hari-hari biasa 1 kali khatam Quran. Bulan puasa 2 kali khatam Quran dalam sehari. Imam Syafi'i. Kita bulan puasa atau tak bulan puasa macam tu,
rajin sikit bulan puasa boleh khatam sekali. Tu pun kalau ikut tadarus di masjid. Balik rumah pakai tak baca dah tadarus di masjid, ikutlah. Jadi kita dengar dia baca semua, dapat pahala. Mendengarkan, melihat saja tu pun dapat pahala. Habib Umar bin Salim bin Hafiz yang datang baru ni, beliau hafal Quran. Kita siapa masih tengok Quran? Melihat saja itu pahala. Melihat Al-Quran saja, tengok Al-Quran saja itu pahala. Baca double pula. Kalau hafazan di sini saja. Ini tuan-tuan dan puan-puan, itu rahasia Al-Quran, apa mukjizat Nabi yang masih ada sampai sekarang, itu Al-Quranul Karim. Jadi mukjizat yang paling besar adalah Al-Quran. Yang kedua Isra Mi'raj. Isra Mi'raj Nabi, itu yang kedua. Baik. Jadi Nabi Khidir, tak menafikan Nabi Khidir. Nabi Khidir ada di atas air. Nabi Isa di mana? Nabi Isa di langit. Nabi Isa sahabat Nabi, masih hidup. Sahabat itu apa? Berjumpa Nabi dalam keadaan Nabi masih hidup dan orang itu pun masih hidup. Berjumpa Nabi. Nabi Isa tak mati lagi. Nabi Isa nanti akan turun dan Nabi Isa akan menikah. Dan ada dua anak. Anak yang pertama nama Muhammad, yang kedua nama Musa. Itu Nabi Isa. Dan nanti Nabi Isa wafat dan akan dimakamkan di Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ada ruang kosong akan dimakamkan di situ juga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak menafikan Nabi Isa di langit. Maksud Sayyidina Abu Tufail, tidak ada lagi seorang pun yang masih hidup di atas permukaan bumi ini, atas muka bumi, yang pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam selain aku. Kemudian aku, yakni Said Al-Jurairi berkata, terangkan sifat baginda kepada aku. Beliau menjawab, kulit baginda putih kemerahan. Kulit Nabi putih kemerahan, wajah Nabi tampan, dan bentuk tubuh badan baginda sedang. Badan Nabi sederhana, tak terlalu tinggi, dan tak rendah. Nabi tinggi tapi tidaklah terlalu tinggi. Nabi berisi tapi bukan gemuk dan bukan kurus. Sederhana, yang sesuai dengan apa maksudnya, sempurna. Penciptaan Nabi ini sempurna. وبه وإليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال أخبرني عبد العزيز بن ثابت الزهري قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج min baini thanayahu. Sayyidina Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ini sepupu Nabi, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, adik-beradik dengan ayah Nabi. Ayah Nabi meninggal muda. Ayah Nabi kahwin dengan mak Nabi tak sampai usia 20-an. Kahwin, Nabi dalam kandungan 2 bulan, ayah Nabi wafat. Tak sampai 20-an usia ayah Nabi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat renggang pada gigi hadapan baginda. Ini pada kedua gigi ni, gigi depan ni ada sedikit renggang. Apabila baginda berbicara, terlihat seakan-akan cahaya memancar keluar dari antara dua gigi hadapan baginda. Kalau Nabi bercakap, terlihat seakan-akan cahaya keluar dari dalam mulut Nabi, nampak melalui celah tadi itu. Kata ulama, bukan seakan-akan, memang itu cahaya. Memang cahaya yang keluar. Sebab apa? Nabi sendiri minta, waja'alni nura, jadikan aku cahaya. Dan Nabi tidak mempunyai bayang. Sebab apa? Cahaya tidak ada bayang. Sebab tu dulu zaman Turki Osmani, ramai orang mendakwa mereka ada rambut Nabi. Para ulama-ulama ada lah, macam kita ni Jakim ke apa lah, tok-tok guru pun semua pakat mesyuarat. Macam mana kita nak selesaikan masalah ini? Pakat mengaku ada rambut Nabi semua. Macam mana nak selesai masalah ini? Mesyuarat, sehari semalam mesyuarat, akhirnya jumpa, diumumkan siapa yang bawa rambut Nabi terbukti ori, bukan palsu, akan dibayar dengan emas. Beratok orang nak jual dan nak emas, beratok. Dengan izin Allah jumpa, banyaknya palsu lah, tapi dengan izin Allah jumpa yang ori. Cara dia macam mana? Disuruh dengan cahaya. Tak ada cahaya, maknanya itu adalah rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada cahaya bukan? Dan rambut ni kalau berpisah dari badan, dia bertahan paling lama ni 60 tahun, 70 tahun macam tu saja, dia akan hancur. Rambut Nabi daripada dulu sampai sekarang masih.
Tuan-tuan boleh pergi, kalau pergi Turki banyak museum Topkapi dan semua tu boleh tengok. Ustaz saya suluh, ada orang kata, tanya saya suluh tapi ada macam ni sikit, tu dia akan salut dengan zat lilin nak awetkan lagi rambut tadi tu. Jadi bayang tadi bukan pada rambut tapi pada zat tadi tu. Macam ada ayat kalau kita suruh lama pun dia nampak juga macam ada bayang. Dia macam tu. Memang cahaya yang keluar dari dalam mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا ربنا اجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا اللهم احي فينا سنن سيد المرسلين واقم بيننا اتباع نبيك الامين واعطنا الشفاعه العظمى من نبيك الامين وادخلنا الجنه مع نبيك الكريم اللهم اختم لنا بحسن الخاتمه ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمه صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf salah silap. Assalamualaikum